dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berada dalam satu siri pengajian. Tujuannya untuk memahamkan diri kita dengan perkara yang boleh menguatkan iman dan akidah kita sebagai seorang Muslim. Dan insyaAllah saya memetik dalam buku Miftah Melayu ini tentang ucapan seorang sarjana barat yang bernama Dr. Hanif. Kata Dr. Hasanuddin Yusuf dalam buku Miftah Melayu ni, ada seorang sarjana barat, Dr. Hanif, dengan terus terang telah mengucapkan tahniah kepada bangsa Melayu kerana telah menganut agama Islam sebelum kedatangan orang Eropah. Maknanya kita dapat Islam ni sebelum Kristian datang menjajah tanah air kita. Terlebih dahulu kita masuk Islam. Beliau menyatakan bahawa orang-orang Melayu mengambil ajaran Islam dari bangsa Arab secara aman, iaitu melalui perdagangan. Nampak tak beza kita dengan orang lain masuk Islam?
Orang lain masuk Islam kerana wilayah mereka ditakluk oleh Islam setelah berperang ataupun kalah dalam medan perang. Tapi wilayah kita ini tidak masuk Islam dengan kaedah ketenteraan. Ada beza Islam masuk dengan kaedah ketenteraan dengan Islam masuk dengan kaedah perdagangan. Orang yang masuk Islam kerana ditawan juga menjadi mulia, apatah lagi orang yang masuk Islam kerana dibawa perdagangan. Sebelum Andalus berjaya ditawan oleh Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair telah mengadakan hubungan awal dengan Andalus, iaitu melalui jalan perdagangan. Dibawa teknologi daripada negara Islam pergi ke tanah Spain, Spanyol ini tuan-tuan, bawa ke semenanjung Iberia ini. Tujuannya adalah untuk mengadakan hubungan perdagangan, nak menunjukkan Islam, agama yang sangat bertamadun, boleh menjadi suatu agama yang memberi rahmat kepada semua orang. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Itu betul-betul jadi. Tapi di Iberia tetap berlakunya peperangan dengan Raja Roderick. Dia berlaku perang. Tariq bin Ziyad masuk dengan kapal menawan semenanjung Iberia tersebut, lalu menukar kepada Andalus juga menggunakan strategi peperangan. Tapi Islam datang ke tanah Melayu ini dengan jalan perdagangan. Itu Dr. Hanis kata beza. Bila kita datang dalam perdagangan, makna kita ada understanding yang sangat bagus. Orang ni berdagang, kita juga bangsa berdagang. Maka gabung jalin itu menyebabkan kita masuk Islam kerana rasa sesuai dengan jiwa. Ini yang membezakan dia. Dia kata tidak seperti perkembangan Islam di barat laut Arab. Tak macam negara Arab yang kalah dengan Islam baru mereka masuk Islam. Antara Bani yang paling ketegak nak masuk Islam ni adalah Bani Saqif. Di zaman Nabi, Bani Saqif ni Nabi datang dakwah, mereka adalah penduduk Taif. Awal lagi mereka reject kehadiran Nabi, dan mereka tidak masuk Islam melainkan setelah Nabi berjaya mengepung mereka, menawan mereka dan kalahkan mereka dalam medan perang. Barulah Bani Saqif ini masuk Islam. Tegak. Kita tak, kita diplomasi. Kita tengok orang lain berdagang, kita tengok perdagangan kita bagus, kita rasa sesuai dengan apa yang dibawa itu, maka kita pun mengadu Islam. Kelebihannya apa Dr. Hanis kata? Kita tak kena penyakit-penyakit orang Eropah. Apa dia kata? Dengan menganut agama Islam, orang Melayu telah terselamat daripada bencana arak dan penyakit yang diimport. Orang Melayu tak ada bencana arak, tak ada kena penyakit macam orang lain kena. Adalah orang Melayu minum arak, tapi dalam budaya Melayu itu sendiri yang berpaksikan Islam, kita tak ada pembuatan arak ni. Kalau tuak pun tuak Kelantan tu pun tak mabuk tuan-tuan. Jadi nak cerita bahawa kita tak ada budaya tu. Orang tu pun orang tak bangga lagi jadi Melayu, tak faham. Kita tak ada budaya-budaya songsang tu. Pasal budaya kita memang kita dicelup dengan budaya Islam. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik melainkan dengan celupan Allah. Orang Melayu yang dicelup sungguh dengan Islam. Ditukar perkataan-perkataan yang tidak Islamik kepada Islamik. Daripada perkataan raja ditukar kepada sultan. Daripada perkataan apa nama dewa ditukar kepada perkataan Allah. Beza tuan-tuan. Banyak benda yang sudah diadaptasi masuk, hingga kan ni kita akan bincang nanti. Bahasa Melayu itu sendiri adalah bahasa yang dekat dengan Al-Quran, sangat rapat dengan Al-Quranul Karim kerana adaptasi daripada ataupun asimilasi dengan bahasa Arab tuan-tuan. Jadi hak tu yang sangat penting kalau kita faham. Sebab tu bila kita baca buku Miftah Melayu ni, kita bukan cerita pasal Melayu, kita cerita pasal Islam yang ada pada orang Melayu. Tu beza tuan-tuan. Jadi kata Dr. Hanis tadi, tak kena penyakit yang diimport. Ketika kerajaan
RUQYU nak adakan hubungan perdagangan, kan? Catatan yang dikaji, ada satu surat, kan? Apa nama, tak silap saya, Ruqaidah San. Surat tu yang berkaitan dengan bagaimana RUQYU pernah berdagang di Melaka. Ada catatan perdagangan RUQYU dengan Melaka. Kita selalu diberitahu orang datang berdagang ni kerana kita yang memulakan perdagangan, kita yang ajak orang berdagang. Tapi dalam zaman dulu tak, orang minta masuk ke Melaka untuk berdagang. Orang minta nak berdagang dengan Melaka. Antara kerajaan yang nak berdagang dengan Melaka adalah RUQYU. Berkali-kali mereka menghantar surat untuk mengadakan perdagangan, tapi tak dijawab. Lama-lama barulah dijawab. Tapi dia letakkan syarat nak datang berdagang. Apa dia? Tak boleh menjual arak di Melaka. Tak boleh bawa benda-benda haram datang berniaga di Melaka. Dan orang yang datang berniaga ni jangan mengganggu wanita-wanita Melayu yang berada di Melaka. Sampai tahap tu nak bagi tahu punya sopan, punya baik, sampai tahap tu tuan-tuan. Ni kita kena kembali pada jati diri ni. Baru kita rasa bahawa perjuangan yang kita buat selama ni semua ada kaitan dengan Islam. Kalau tidak, kita akan rasa bahawa Melayu satu part, Islam satu part. Jangan. Melayu dengan Islam dia dah kembar, tak boleh pisah dah. Kalau pisah tu dia akan rosak dan tidak lagi bernama Melayu, tuan-tuan. Lepas tu saya jumpa satu rekan kerja bawah ni. Adakah perjuangan nasionalis Melayu dulu adalah perjuangan nasionalis tulen yang tidak ada kena-mengena dengan Islam? Dalam kajian itu menunjukkan Tengku Abdul Rahman ke, Dr. Tun Ismail ke, Tun Razak ke, siapa-siapa yang berjuang di waktu itu, dan sampai sekarang pun tak pernah dibuang bahawa Islam adalah sebahagian daripada perjuangan nasionalis Melayu, tuan-tuan. Sebab kata Dr. Syam Rahayu, ending daripada perjuangan tu semua, nasionalis ke tidak nasionalis ke, yang menyokong Islam terus ke, yang hanya bawa perjuangan Melayu, tapi kedua-dua perjuangan itu ending dia apa? Nak letakkan Islam sebagai agama tertinggi. Kata Dr. Syam Rahayu, buktinya sebab Islam masuk dalam perlembagaan walaupun hanya dengan perjuangan daripada pihak nasionalis Melayu, tuan-tuan. Dia tetap tak buang Islam. Betul, kalau kita jelas ni menyebabkan kita rasa tidaklah kita tuduh yang ni perjuangan fanatik, ni perjuangan aswabiyah. Tak, kita tak akan tuduh. Pasal kita tahu dia berjuang nasionalis ke, dia berjuang Islam tulen ke, kedua-duanya matlamatnya sama, nak bawa Islam sebagai suatu hidup orang Melayu, tuan-tuan. Itu lebih dia. Jadi Dr. Hanis kata dah, kita tak kena penyakit Eropah ni, tak ada penyakit orang Barat, tak ada gejala sosial, sopan dan budaya ni jaga sungguh, tuan-tuan. Dan kita bertamadun, tu yang paling penting. Bukan ceritanya kita duduk di kampung tak tamadun. Dr. Hasanuddin Yusof dalam catatan dia di Facebook, dia buktikan bahawa sudah ada tandas yang dibuat. Tandas tu proper. Orang nak berak pergi ke tandas tu. Dalam catatan Tur Sri Lanang, dalam Sulatul Salatin, dia ada cerita bahawa tuah pernah menyelamatkan kuda yang jatuh ke loji tandas. Makna zaman tu dah ada tandas, tuan-tuan, yang dibuat proper, tanda dah bertamadun. Kalau tandas pun proper, hak lain lagi proper, tuan-tuan. Tapi dah orang tak pernah cerita. Orang duk cerita tamadun orang lain, orang duk cerita tamadun Mesir, orang duk cerita orang lain yang hebat. Kita tak nak cerita apa, orang lain pula bangga dengan kita. Tu letih tu. Sebab orang lain bangga dengan kita, kita tak bangga dengan kita, tuan-tuan. Ni. Lalu dia kata bahawa dengan menganut agama Islam, orang Melayu telah terselamat daripada bencana arak dan penyakit yang mereka dan Australia. Ni Dr. Hanis kata, sebab orang lain masuk Kristian, dia pun terkena penyakit-penyakit orang Kristian. Minum marak, gejala sosial, hidup tidak harmoni. Di mana? Di Afrika, di Amerika dan di Australia. Kalau mereka ni masuk Islam, selamat. Tu kata Dr. Hanis. Kerana daya memilih dan penyesuaian yang baik ini, orang Melayu dalam hubungannya dengan Eropah
akan mendapat manfaat yang lebih. Dengan sebab Melayu ni ada kekuatan, dia berhubung dengan mana orang, dia ada jati diri yang kuat dan kekuatannya bagus. Yang ni kita nak kena tanam balik, sebab orang muda kita dah tak kenal jati diri dia. Dia tak tahu dia siapa, dia tak tahu perangai dia lagu mana, dia tak tahu macam mana sifat dia, tuan-tuan. Jadi bila dia tak tahu benda tu, ini yang menyebabkan dia kadang banyak musibah, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang memberikan ta'rifan Melayu tu apa penting, tuan-tuan. Saya tengok, tak tahu saya dah bentang kat tuan-tuan atau belum, tuan-tuan, bagaimana seorang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang bernama Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani memberikan tafsiran Melayu, tuan-tuan. Memberikan tafsiran Melayu. Siapa itu Melayu, tuan-tuan? Takrifan Melayu, dia kata. Syekh Ahmad Fatani memberikan takrifan Melayu. Boleh saya terang takrifan Melayu ni, tuan? Dia kata Melayu adalah kelompok atau segolongan besar manusia. Negeri-negeri mereka adalah sesubur-subur negeri dunia. Nak bagi tahu tanah air kita subur, tuan-tuan. Subur sungguh. Subur tu sampai jadi pusat yang orang datang nak ambil, tuan-tuan. Macam kata Tom Perez, siapa berjaya tawan Melaka, dia telah mencekik ekonomi sampai ke Venice. Maknanya siapa boleh tawan Melaka, kekayaan Melaka itu, hasil mahsul dia boleh dibawa berniaga sampai ke Venice, Itali. Yang tu nak ambil sangat Melaka, tuan-tuan, sebab dia bukan tempat biasa-biasa. Ketika itu pelabuhan yang ada, yang terbesar di dunia adalah Melaka. Dan bahasa Melayu, bahasa yang paling mudah ditutur oleh semua orang. Dan untuk pengetahuan, orang Arab yang datang berdakwah dengan kita, mereka tak pernah cakap Arab, mereka cakap Melayu, tuan-tuan. Dan tulisan-tulisan kitab semuanya ditulis dalam bahasa Melayu, membuktikan betapa mudahnya berurusan dengan kita dan kita menerima Islam, tuan-tuan. Tapi sebab tanah air kita paling subur, duduk di selat yang paling panjang, tuan-tuan, orang senang nak akses kita. Bila orang senang berhubung dengan kita, kita di antara kelompok yang menerima pelbagai tamadun. Datanglah India, datanglah China, datanglah Arab, kita terima tu, kita proses, kita jadi sebagai baik. Benda buruk kita. Dia kata bahawa negeri Melayu terletak di antara negeri India, pulau yang terpencar-pencar atau terpisah-pisah. Sebab itu tak pelik kalau kita bangsa berdagang dan bangsa pelayar. Orang pelayar sebab dia tak ada cara nak berjalan. Boleh berjalan naik kuda daripada Johor pergi ke Kedah, tak boleh. Dia punya pasal itulah pokok besar-besar, tuan-tuan. Nak lalu kan macam orang Arab, perjalanan mereka menggunakan untuk pasir. Ini hutan. Maka cara paling mudah naik kapal daripada Johor pergi ke Kedah, naik kapal daripada Melaka pergi ke Sumatera. Perhubungan orang Melayu, sebab mereka duduk di kawasan yang pulau terpencar-pencar, itu dipanggil Nusantara. Nusa pulau lah, pulau, itu nama Nusantara. Pun dah buktikan kita bangsa pelayar. Tapi bila kita di tanam, betul kita tanam padi, tapi perjalanan hidup adalah berdagang, buat kapal. Itu beza dia. Kapal akses senang. Bila akses senang, budaya luar masuk. Bila budaya luar masuk, tuan-tuan ingat orang lain tak bawa agama. Yang mula-mula bawa agama adalah Hindu. Kita terima dulu, tuan-tuan, sebab kerajaan Jaya dulu adalah pusat pengembangan agama Buddha. Dalam satu kajian dibuat, orang Melayu Islam kerana knowledge, kerana ilmu. Kita masuk Islam
Sebelum Islam, 1004 pengembangan agama Buddha. Datang ke sana agama Buddha. Siapa nak jadi raja, belajar agama Buddha. Siapa-siapa nak jadi sami, belajar agama Buddha. Tak boleh belajar. Ini satu ya, orang tak boleh yang tertentu. Jadi Buddha menjadi agama eksklusif. Orang tak boleh. Budaya ilmu sudah ada. Tiba-tiba Islam datang sud dengan orang Melayu sebab cerita pasal ilmu. Kajian ilmu dengan ilmu. Orang Melayu dah ada. Nak belajar Buddha dengan ilmu. Semua orang dapat. Orang atas kebijakan ulama dan pedagang dulu, bukan sentimen. Orang ambil Islam kerana knowledge. Sejak daripada kerajaan itu menjadi pusat pengembangan agama, lagi best. Tentu saja semua orang dipaksa. Bukan orang datang paksa kita masuk Kristen, tak. Orang datang paksa kita masuk Hindu, tak. Orang datang bagi pilihan. Nak pilih yang mana? Pilih Islam. Kita dulu atau Arab dan selain mereka menamakan Melayu bangsa ini dengan sebutan Jawa. Lepas tu dipanggil Bani Jawi tu, Jawa lah. Bahasa Melayu satu bahasa yang paling mudah daripada bahasa-bahasa penduduk itu. Bahasa Melayu paling senang. Sebab bahasa Melayu 6 bulan Melayu tanda kita tak suka complicated, kita tak suka bahaya. Kita main mengaji pun kita tak suka, kita suka cerita senang. Kita suka benda sebab itulah kebanyakan orang Hijaz Arab menggunakan bahasa Melayu dan pergaulan bangsa-bangsa tersebut. Mari orang Arab cakap Melayu. Tengok balik hak mana duduk meniaga tu, orang apa akan meniaga atar kan, dia pun cakap Melayu. Hantar okey ke tidak, dia kata bahasa Melayu itu adalah ikhlas. Ada pun ASEAN ni tuan, ke ASEAN ni dia pergi ke Thailand. Di mana-mana orang kalau mari ke sini tuan-tuan, dia pergi ke Thailand dulu. Sebab apa dia kata? Orang suka pergi Thailand sebab Thailand ni dia macam gadis yang cantik. Gadis cantik, terpesona. Jadi orang pergi Thailand dulu dah. Sungguh Thailand ni memang tempat orang nak cari benda sedap, pergi Thailand lah. Jarang orang pergi Thailand dakwah, betul tak tuan? Pergi mana? Thailand. Berapa masuk saja naik motor besar. Tu. Mana? Krabi. Jarang pergi Thailand macam apa? Ziarah pondok, jarang dengar. Pergi tu masuk haknya, itulah tuan. Jadi depa ni mai nak berjalan, depa pergi Thailand. Dia kata bila kami pergi Thailand, kami tengok Thailand ni macam gadis yang cantik. Sangat cantik tapi kosong. Seronok tapi tak ada meaningful. Tak ada life, tak ada benda.
Kami jumpa dengan orang Melayu. Dia kata, mai ke Malaysia. Orang Melayu ni macam gadis yang cute, dia kata. Cute ni maksudnya tak cantik sangat. Okey je. Tengok tu comel. Tapi taklah macam orang Thailand. Dia kata, kalau orang tak selam hati orang Melayu, dia tak akan nampak. Kalau sekadar lalu, makan kedai mamak, tak nampak. Tapi bila kita start bercakap, bersembang, orang-orang Melayu sangat ikhlas. Sampai lah ni. Berkawan sungguh, layan sungguh, kawan tidak ada syarat. Di Thailand, kawan ada syarat. Kalau kita bersembang, tandanya kawan tu nak ambil duit kita. Kalau kita bersembang dengan dia, tandanya ending, you must pay me. Kamu mesti bayar aku. Orang Melayu, sembanglah kau mana pun, layan kau mana pun, ikhlas. Nak bagi duit, tak mahu. Sebab kawan memang kawan. Ikhlas. Tak mahal lagi. Orang kata tu bodoh Ustaz. Haji kena orang-orang kan. Tapi nak kena orang pun, tapi kita hidup kita seronok. Ikhlas. Dan kita memang ikhlas nak layan tetamu, ikhlas ajak orang makan, ikhlas. Kita tak ada syarat kalau nak berkawan dengan kita, tak ada. Dulu di Sepang saya pergi mengajar tuan-tuan, satu surau. Dia cerita menarik juga. Dia kata ada satu orang Jepun Ustaz, dia tersangkut di Malaysia pasal dia tak ada duit nak balik. Dia duduk jodi ni, tak ada duit tiket, tak ada nak beli nak balik. Dia tak ada duit nak balik ke Jepun. Kawan dia pun mai ziarah pun, dia bukan orang kaya di Jepun, dia buat teksi ya. Tapi sebab ada duit sikit, dia main berjalan di sini. Kalau dia ada duit, dia tak main lah Malaysia, dia pergi tempat lain lah. Dia main jalan di Malaysia. Tiba-tiba duit habis, nak balik tak boleh. Dia pergi kat Sepang tuan-tuan, nak beli tiket, duit tak ada. Nak minta free pun tak boleh. Lalu dia singgah di satu surau dekat dengan airport Sepang tuan-tuan. Dia singgah duduk cangok. Orang dalam surau tu kata, mai masuk. Pasal apa? Aku nak balik, duit tak ada. Oh, tak boleh, tak ada kan? Tak perlu ke sini tu. Diberikan penempatan di surau tu tuan-tuan, di masjid tu tuan-tuan, di surau Betaras. Bagi penempatan situ, duduk situ. Dia pun duduk 2-3 hari. Lalah apa yang dibuat oleh jemaah? Kumpul duit seorang sikit. Jemaah ni tak ada kena mengena dengan dia pun. Tapi sebab jiwa kita yang dekat dengan Islam dan ikhlas tu, nak rasa nak tolong orang, tak ada syarat kata kau mesti masuk Islam setelah kami tolong, tak ada. Kumpul cari duit jemaah, istiharkan siapa nak tolong ni, rakan kita daripada Jepun tak boleh nak balik. Kumpul cukup duit tambang, dah cukup tambang, cukup pula duit nak buat belanja. Tuan-tuan, dia punya seronok tuan-tuan dapat balik Jepun. Dia balik ke Jepun tuan-tuan, dia masuk Islam di sana tuan-tuan. Dia tak masuk Islam sini, dia masuk Islam di Kobe tuan-tuan. Tu kawan tanpa syarat. Tak bangga lagi. Yang kedua dia kata lemah lembut. Kita bukan lemah dah, kita bukan lembut, kita lemah lembut lain tu. Tak kasar, lembut, kena dengan Islam yang mengajar kita lemah lembut. Ya Latif, ya Latif, wahai Tuhan yang lemah lembut. Lunak, kan? Kemudian berperibadi sopan. Nak jalan tunduk tuan-tuan, kan? Nak makan ajak orang, walaupun ajak ayam tuan-tuan. Sila mai makan kali. Tuan, orang pun kata sila. Tahu dah, ajak ayam tuan-tuan. Tu. Sebahagian ciri-ciri khusus mereka ialah bahawa ni ciri khusus ni. Syekh Ahmad Fatani kata sebahagian ciri-ciri khusus mereka bahawa seorang tidak melihat di negeri mereka dan lainnya peminta sedekah secara paksa. Payah tengok orang Melayu minta sedekah. Payah tuan. Susah kok mana pun jual tisu. Ni
Sejak dulu lagi kita tak pernah minta duit ke orang direct begitu, walaupun kita memang perhajat pada duit. Sampai lah pun kita minta ke orang, kita memang tak ada duit, kita memang tak boleh bayar, kita minta apa? Minta pinjam, betul tak tuan? Mak pinjam tapi tak nak bayar. Patut kita faham bila minta pinjam tu, pinjam terus. Sebab orang Melayu takkan kata, mak tolong aku tak ada duit. Tak, mak minta pinjam, bila bayar? Tengok ada duit bayar. Bila tu? Minggu depan kot. Minggu depan tu maknanya bila-bila tak bayar anda. Tu perangai. Tapi nak jumpa orang minta sedekah payah. Tak ada lagi lah, tak tahu lah kalau tuan-tuan pernah jumpa. Yang minta derma ya, tapi minta sedekah, saya nak makan, nak minum, saya tak ada duit. Tak, kita takkan sebut ayat tu. Dia kata, walaupun keadaan mereka sendiri sangat miskin sekalipun, mereka memiliki kehormatan yang sopan. Maknanya tak mau minta-minta orang ni, tak ada. Susah kok mana pun simpan sendiri. Tu tanda kita bersifat tuan yang tak mau jadi hamba pada orang lain. Kita panggil orang tuan bukan maksud dia tuan. Kita nak hormat dia, kita panggil dia tuan hamba. Hamba, sampai kala ni orang Kelantan sebut ambo kan. Ambo. Tu maksud dia kan. Okey, menguasai perbaikan pertukangan. Orang Melayu ni pandai bertukang. Maknanya ada kreativiti. Suka benda-benda yang berkaitan dengan kreatif. Sebab tu kalau kita terlibat dengan industri kreatif, kita cepat naik. Kalau nak bagi faham mudah, macam mana orang Melayu nak kaya? Orang Melayu kena terlibat dengan industri kreatif. Buat filem, buat kartun, buat pertukangan, buat benda-benda berkaitan dengan kreativiti. Tu orang Melayu punya kelebihan, tuan. Menerima permodenan teknologi. Datang apa teknologi, dia adapt, dia masuk dan dia absorb benda tersebut dalam kehidupan dia. Datanglah apa teknologi pun, dia terima teknologi, dia tak tolak. Mereka memperolehi pendidikan dan ilmu pengetahuan serta kecemerlangan faham padanya. Orang Melayu terasnya ilmu. Sebab tu kuliah tak pernah mati, tuan-tuan. Kuliah ni ada ya, yang mengajar kita, cerita pada kita pasal ilmu, tuan-tuan. Ini dia. Bangsa Melayu mempunyai kedaulatan kerajaan yang besar, kemudian bertukar dengan kekuasaan kafir penjajah barat. Last dia kata tetap dijajah oleh barat, tapi kita tidak pernah tunduk walaupun dijajah, tuan-tuan. Ini dia. Semoga Allah memelihara negara-negara Islam daripada mereka penjajah kafir ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pandangan daripada Syekh Ahmad Fatani. Dia cerita tentang apa itu takrif Melayu. So kalau kita faham takrif ini, baru kita boleh belajar bahawa identiti kita lemah lembut, sopan, ikhlas, tidak meminta-minta, terima teknologi, kreativiti, orang yang sangat nakkan ilmu. Jadi itulah sifat asas teras yang ada. Cuba cerita balik sifat ni pada anak-anak. Inilah kita. Kita bukan pemalas, kita bukan jenis suka buat benda-benda merapu, kita tak suka benda-benda yang sia-sia, tapi kita suka berhibur. Dan ingat, kita suka berhibur, kita suka kenuri. Kenuri paling kita suka. Sebab tu tak boleh hapuskan tahlil hari Jumaat, malam Jumaat. Kalau hapus tahlil tu tak ada lah kenuri, kan? Tu siapa-siapa duk kata bid'ah tu dia tak faham. Orang Melayu suka kenuri bukan pasal bid'ah sangat, kan? Dia jangan duk apalah tentang tahlil apa semua tu, kan? Bila lagi nak jumpa? Dan hidup kita adalah gabung jalin antara duit, keharmonian dan juga kepuasan. Tu kita lebih sanggup berhenti kerja kalau benda tu ganggu kepuasan kita, sebab duit bagi kita tidak lebih penting daripada kepuasan hidup aku. Jangan main-main. Batu orang banding, compare, nak jadi kaya
dia kaya macam Singapura. Bukan kaya, nak ada duit banyak macam Singapura. Hidup seorang, duduk seorang, mati seorang, tuan-tuan. Macam Jepun. Normally apa dia panggil? Apa dia? Minimalism, tuan-tuan. Bilik kecil, duduk satu tempat, tandas situ, tempat makan situ, lelah mati pun tentu. Tuan-tuan. Kita tak. Kita semua tu penting. Pergi kerja penting, balik kerja penting, pergi masjid penting, bergabung dengan orang penting, sembang-sembang penting. Semua penting. Orang yang tak bersembang, umur pendek. Orang ni baca satu negara nama Ikaria. Ikaria ni sebuah negara dekat Greece. Kalau pergi negara tu, orang tua-tua je umur panjang. Umur 80 hidup lagi, 90 hidup lagi. Kita nak hidup panjang itulah. Bila dibuat kajian, apa yang menyebabkan umur mereka panjang? Rupanya daripada 3 sebab umur panjang. Satu, daripada tidur awal. Pasal dia nak buat apa? Tidur awal. Hak kedua, negara mereka berbukit. So mereka suka naik bukit, naik. Makan tak jaga. Murung lah. Tak ada makan-makan kesihatan ni, tak ada atur. Makan salad mati lagi cepat tuan. Tak ada. Dia makan macam biasa, tak ada. Tapi sebab dia negara berbukit, dia suka naik bukit, turun bukit, nak pergi park semua, naik bukit, turun bukit tuan-tuan. Yang ketiga tu penting. Depa sangat suka berkumpul, sembang kawan-kawan. Rupanya sembang kawan-kawan tu umur panjang. Sebab tu siapa main masjid balik terus umur pendek tuan-tuan. Jadi mana tu? Itu cerita dia. Nak beritahu kena bersembang tuan-tuan. Kita alhamdulillah bersembang dah. Sebab tu siapa bersembang orang surau, kebiasaan umur panjang. Kecuali yang tak jaga sungguh lah. Macam satu pengurusi masjid baru ni, dia punya tak jaga kecil manis tuan-tuan. Gula dia baca 27. Saya pergi baru ni dah potong kaki dah. Tu pun alhamdulillah ni, okey. Dan doktor kata kena jadi segi operation. Dia kata tak sanggup lah, biar mati. Tapi nak cerita bahawa kalau kita faham hidup kita adalah gabung jalin, itu baru kaya. Ada duit, ada kehidupan, ada masyarakat, ada mak ayah, ada keluarga, ada gabung jalin. Itulah kehidupan yang orang tak hargai selama ini. Orang kata kita ni sikit-sikit cuti balik kampung, itulah menyebabkan umur panjang. Sebab kita kaya dengan kehidupan. Walaupun kita cukup duit untuk makan, tapi kalau kita ada kekayaan tu campur dengan kehidupan kita, mari masjid, mari surau, lagi kuat. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Wallahu a'lam. Itulah sikit nak sebut pada hari ni. Aku dah subuh tak ada panjang, sebab kita nak sembang panjang tuan. Jadi maknanya berhentikan tu insya-Allah. Jadi itulah tafsiran Melayu yang saya sebut tadi, apa kata Dr. Hanis. Dan insya-Allah lah, saya pun tak pasti sama ada saya pernah bentang atau tidak pada tuan-tuan. Kalau pernah bentang, anggaplah ulangan. Kalau tak pernah, inilah takrifan dan tafsiran kita. Dan kenapa penting balik pada tajuk ini? Supaya jangan kita jadi down. Hari ni banyak orang Melayu dah down. Dia rasa hidupnya dah tak penting. Dia rasa tak boleh buat apa dah. Sebab dia selalu diberikan ucapan buruk. Ucapan buruk ni tuan-tuan, lama-lama dia memberi bekas yang buruk pada kita tuan-tuan. Bukan ucapan buruk, ancaman-ancaman yang terjadi pun lama-lama dia akan mengancam hidup kita. Bila kita selalu terancam, kita akan jadi terancam tuan. Jangan kata kita, binatang pun kalau hari-hari dicerita benda takut, dia pun boleh mati cepat. Kajian oleh Ibn Sina pernah buat kajian, iaitu meletakkan seekor kambing sebelah dengan seekor rimau. Ada dua kandang, satu kandang kucing, satu kandang kambing, satu sebelah tu kandang harimau. Kandang harimau tu dia letak sebelah kandang kambing. Hari-hari kambing ni tengok rimau, mati cepat kambing tu tuan-tuan. Pasal ketakutan yang terbina. Rimau tu tak boleh masuk pun, sebab rimau tu ada jaring. Tapi sebab hari-hari rimau tu tengok dia terekam, hari-hari terancam, pendek umur tuan-tuan, mati cepat sebab ancaman ketakutan. Jangan main-main.
benda diancam ketakutan ni, lama-lama kita pun boleh mati. So nak hilang keancaman tu, cerita balik kekuatan kita. Tak ada masalah kot kita cerita kekuatan kita, sebab kita bukan nak menghina orang lain. Kita nak bangunkan balik jati diri yang telah lama hilang. Jangan kata tuan-tuan, saya kalau tak jumpa balik benda ni pun, saya baca hadis dalam bentuk lemah, saya khutbah dalam bentuk lemah. Kenapa lemah? Umat Islam hari ini sedang menderita. Kita cerita benda-benda demikian. Sedangkan kalau kita baca balik sejarah, oh tuan-tuan, antara benda yang paling hebat adalah Kerajaan Osmaniyah pernah menaungi Kerajaan Aceh. Dalam naungan Kerajaan Aceh itu, sepatutnya mana-mana negara yang duduk di bawah Osmaniyah perlu membayar ufti kepada Osmaniyah. Sebab Osmaniyah memang begitu. Dia tawar mana negara, negara tu mendapat dia duduk di bawah kekuasaan dia, negara itu mesti membayar ufti. Tapi semasa Osmaniyah menaungi Aceh, Aceh ni di antara negara yang ada hubungan dengan Osmaniyah, di bawah naungan. Beza Melaka dengan Osmaniyah dulu. Melaka adalah JV. Osmaniyah dengan Aceh adalah di bawah naungan. Bila Aceh duduk di bawah naungan Osmaniyah tidak mengenakan ufti kepada Aceh. Cuma Osmaniyah Aceh kena buat dua benda bagi menunjukkan mereka di bawah kerajaan Osmaniyah. Yang pertama apa dia? Mereka mestilah membuat sambutan Maulidur Rasul. Buat sambutan Maulid. Maulid tu tanda Osmaniyah mengiktiraf Aceh sebagai sebuah wilayah di bawah dia. Yang kedua, mestilah dalam khutbah di Aceh disebut dengan nama Sultan Osmaniyah. Tu. Jadi tak perlu dah bayar ufti kepada kerajaan Osmaniyah. Tanda betapa kuatnya hubungan Nusantara dengan Islam, tuan-tuan. Jadi jangan berani buang Islam, sepausi Islam. Tu kita orang tanya kita marah ke Cina nak jadi pemimpin kita. Jangan salah faham. Kalau dia Islam, Cina pun tak apa. Kita tak ada masalah tu, sebab bagi kita kalau dia dah masuk Islam, dia sudah menjadi sebahagian daripada orang Melayu. Kita tak ada masalah. Yang kita masalah, hang nak jadi pemimpin tapi hang tak mau bersama dengan Islam. Tu jadi masalah tu saja. Kita tak ada asabiah tu Cina ke India ke, bila hang syahadah bersama dengan kita, percaya dengan kehidupan iman dan Islam, tidak menjadi munafik, teruslah menjadi seorang yang boleh walaupun menjadi pemimpin bagi kita. Apa masalah? Brunei tak ada sultan, jemput daripada negara Arab, kahwinkan dengan anak raja, jadi sultan. Saya cerita tentang, saya cerita tentang belum. Maknanya import sultan pada luar nak jadi pemerintah di Brunei. Kenapa? Sebab Brunei dah Islam. Cuma sultan tidak pandai dari segi nak mengajar Islam. Caranya kahwinkan putrinya dengan seorang ulama daripada Timur Tengah, daripada negara Arab, buat mari ke Brunei dan jadi sultan. Sultan yang mentadbir seorang ulama. Tak kisah pun ambil orang luar. Kita tak pernah kisah ambil orang luar untuk jadi pemimpin kita, tapi dengan syarat hang mesti Islam dan bawa Islam tu. Tapi kalau ada orang Melayu yang lagi wibawa, kita nak yang itulah. Ada iman, ada kekuatan, qawiyul amin, dah lah kuat, amanah pula. Yang tu lagi lah kita nak, tuan-tuan. Allahu'alam. Cukup sekadar tu, insya-Allah. Salah silap terkasar bahasa, terlajak, mohon maaf. Dan itulah cerita Miftah Melayu. Bukan asabiah kemelayuan, Islam yang ada pada orang Melayu. Kenapa kita kena cerita? Kerana untuk menguatkan balik diri kita. Innahu wasamil alim. Di hujung sana tu ada sebuah tabung lah untuk saya gerakkan kerja-kerja dakwah ini. Usas Pro. Ini semua dalam kerangka Usas Pro lah. Kita dah ada app, kita dah ada video, dah banyak kita buat. Tujuan Usas Pro ni adalah, tuan-tuan, untuk pastikan bahawa maklumat-maklumat ini sampai kepada semua orang dan menjadikan kita akan boleh menyebarkan Islam dalam bentuk maya, tuan-tuan. Jadi tolong saya untuk sebarkan Islam dalam bentuk maya, dan siapa-siapa yang ada telefon boleh dah download Usas Pro di
App Store dengan Play Store. Cuma di Play Store tu kita ada problem sikit baru ni, app kita tu kena terminate dengan Google sebab ada satu benda kita tak bubuh. Bila ada komen, dia mesti ada butang report, butang reporting tu kita tak bubuh. So kita tengah buat balik butang reporting tu. Siap nanti kita akan boleh upload balik dan tuan-tuan boleh download semula, insya-Allah. Terima kasih bagi saya bersama Ustaz Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Alhamdulillahi rabbil alamin.